muslimin muslimat yang dapat hadir pada pagi ini. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan insya-Allah pada hari Jumaat depan dalam pukul 10 hingga ke pukul 11 kita akan bawa Ustaz Rejab Muhammad Khair daripada Madrasah Bi'un Ulum Telaga Batu Alok Biak. InsyaAllah kalau tak ada halangan apa pada minggu depan dia akan tanya dia nak pakai kitab apa, dia tak bagi jawapan lagi, cuma dia nak menyurut tentang tasawuf insyaAllah pada minggu depan. Jadi saya ingat dalam kesempatan ni sekali lagi lah kita tak ada keputusan lagi, tapi insyaAllah dalam minggu depan kalau tak ada halangan kita akan buat sembahyang minta hujan. InsyaAllah akan dilakukan di Padang Sekolah Menengah Tukar Malik, tapi dalam perancangan. Tapi insyaAllah kalau hujan tak turun dalam sehari dua ni kita akan rancaklah. Baik, saya dengan rendah hati mewakili seluruh ahli Jabatan Kuasa Masjid Ar-Rahman Al-Umrah dengan hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar untuk menyampaikan kuliah tazkirah pada pagi ini. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu ibadihi wa khatamu rusulihi wa anbiyaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man ihtada ila yaumil qarar. Amma ba'du. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala: Al-faslul awwalu fi haqiqatil iman. Fasal yang pertama pada menyatakan hakikat iman. Baik tuan-tuan, sambung balik pengajian kitab Tuhfatur Raghibin fi bayani haqiqati imanil mu'minin.
wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin, yang kita jalankan tiap-tiap bulan sekali insya-Allah Subhanahu wa taala. Sudah melepasi khutbah kita, pendahuluan kitab, dan kemudian nak masuk membicarakan tentang hakikat iman di sisi mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan, sebelum daripada kita masuk membicarakan tentang hakikat iman dalam mazhab kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka terlebih dahulu kita ambil poin dahulu. Jadi pada masalah hakikat iman ini terbahagi di atas 3 qaul. Artinya 3 pendapat dan juga pandangan ulama. Qaul yang pertama iaitu qaul jumhur Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jumhur Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan bahawa hakikat iman itu ialah basit. Basit maksudnya tidak bersusun daripada beberapa juzuk. Tidak bersusun daripada beberapa juzuk. Jadi hakikat iman di sisi qaul yang pertama ini dia hanya satu saja, iaitu at-tasdiqul qalbiyyu bima ulima maji'uhu minad-din bid-darurah, iaitu bahasa kita menyebut dengan kata membenarkan yang bangsa hati, membenarkan di dalam hati kita dengan apa yang diketahui datangnya daripada agama. Maknanya di sisi qaul ini tuan-tuan, hakikat iman itu ialah kena kepada tasdiqul qalbi semata-mata. Jadi hakikat iman di sisi qaul ini kena kepada satu perkara, iaitu tasdiqul qalbi. Adapun bertutur dan juga beriqrar dengan 2 kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di sisi qaul ini dia kata bukan kena kepada hakikat iman. Itu tuan-tuan kena faham. Habis tu asyhadu an la ilaha illallah di sisi qaul ini qaul yang pertama ni, kita ambil poin dahulu, nanti mudah kita faham. Iaitu dia kena kepada syarat untuk nak memperlakukan hukum-hukum Islam sahaja. Jadi bagi at-talaffuzu bisyahadatain syartun li ijra' al-ahkam ad-dunyawiyyah. Orang panggil berlafaz dengan 2 kalimah syahadah itu di sisi qaul ini dia panggil kena kepada syarat untuk nak memperjalankan ataupun untuk nak memperlakukan hukum-hukum Islam yang bangsa dunia. Lagu mana hukum Islam yang bangsa dunia? Iaitu apabila seorang itu mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia dihukumkan sebagai mukmin pada hukum dunia. Bila mana dia dihukumkan mukmin pada hukum dunia, maka sah kita ikut dia menjadi imam, kita jadi makmum, sah. Dan sah juga kita makan, yakni halal kita makan sembelihan dia. Kalau dia sembelih binatang-binatang yang boleh kita makan dagingnya, halal kita makan bila dia mengucap 2 kalimah syahadah. Begitu juga sah dia berkahwin dengan wanita-wanita Islam. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, maka sah dia berkahwin dengan lelaki Islam. Begitu juga tuan-tuan, seandainya dan sekiranya kalau dia mati, maka waris dia boleh menerima pusaka. Begitu juga kalau waris dia mati, dia boleh menerima pusaka.
Dan di antara hukum dunianya lagi, bila seorang itu mengucap 2 kalimah syahadah, bila dia mati, wajib di atas kita orang-orang Islam yang hidup menyempurnakan 4 perkara ke atas dia, iaitu mandikan dia, kafankan dia, dan sembahyangkan di atasnya, dan kebumikan dia di tanah perkuburan orang Islam. Ini dia panggil ahkam ad-dunyawiyah. Dia panggil hukum-hukum yang bangsa dunia. Jadi bila seorang itu bertutur, yakni mengucap 2 kalimah syahadah, maka wajib atas kita orang yang hidup ni ijra', maknanya perlakukan, perjalankan hukum-hukum yang bangsa dunia ini ke atas orang tu. Itu maksud dia. Lepas tu pula atas qaul ini tuan-tuan, amal, ialah ke beramal itu juga bukan masuk dalam kata hakikat iman. Jadi 3 benda. Pertama tasdiq qalbi, yang kedua iqrar dengan lidah, yang ketiga amal. Kan dalam hadis sebut al-imanu, yang kata iman itu iqrarun bil lisan, wa tasdiqul bil janan, dan juga wa'amalun bil arkan. Disebut dalam hadis iman itu ialah iqrarun bil lisan, bertutur dengan 2 kalimah syahadah. Yang kedua tasdiqun bil janan, iaitu membenarkan dengan hati. Dan yang ketiga wa'amalun bil arkan, ay bil a'dha' awil jawarih, dan beramal dengan segala anggota-anggota. Jadi amal dengan anggota itu tuan-tuan, adakah termasuk dalam hakikat iman? Maka di sisi qaul ini juga tuan-tuan, amal ibadat, amal ta'at, khidmat yang kita lakukan tak termasuk dalam hakikat iman. Habis tu termasuk dalam kata apa? Amal ibadat dia termasuk dalam kata syarat kesempurnaan iman. Ini beza dia, qaul ni. Jadi hakikat iman itu di sisi qaul ni satu ya, iaitu tasdiqul qalbi, membenarkan di dalam hati. Itu saja. Bertutur 2 kalimah syahadah bukan hakikat iman, tetapi dia syarat untuk mempelakukan hukum bangsa dunia. Begitu juga melakukan amal ibadat bukan hakikat iman, tetapi dia hanya menjadi syarat bagi kesempurnaan iman. Boleh faham? Ini poin dahulu. Sebelum kita masuk dalam tu panjang tu. Kita ambil poin dahulu. Qaul yang kedua, kan kita sebut tadi ada 3 qaul pada hakikat iman. Qaul yang kedua iaitu qaul yang disebutkan oleh ulama, dipanggil qaul, di antaranya ialah Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit. Jadi di sisi Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit mengatakan bahawa hakikat iman itu mesti murakkab. Jadi murakkab lawan dia basit. Tadi kita sebut basit, mana ghair murakkab, tak bersusun. Jadi hakikat iman di sisi Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, dia kata mesti murakkab. Murakkab itu maknanya mesti bersusun daripada 2 perkara. Apa 2 perkara tu? Yang pertamanya iqrar dengan 2 kalimah syahadah, dan yang kedua tasdik dengan hati. 2 perkara ni baru dinamakan orang itu mukmin. Maknanya nak dikatakan seorang itu beriman, dia mesti kena ada pada seorang itu 2 benda ni. Pertama, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, dia kena membenarkan di dalam hati dia.
Bila ada dua perkara ni pada seorang tu, baru dinamakan dia mu'minun zahiran wa batinan. Zahir batin dia orang beriman. Kan? Lepas tu amal ibadat. Amal ibadat atas kata Imam Abu Hanifah sama dengan qaul yang pertama, iaitu hanya menjadi syarat bagi kesempurnaan iman, bukan hakikat iman. Nanti tuan-tuan tengoklah luasnya perbahasan mengenai iman ini. Jangan kita sempitkan sehingga menjadi susah payah yang boleh membawa kepada perpecahan antara kita sesama kita. Tengok. Punca perpecahannya kita tak faham mengenai hakikat iman ini. Seterusnya cuba kita tengok qaul yang ketiga, iaitu perkataan ulama-ulama Mu'tazilah. Jadi ulama-ulama Mu'tazilah, mereka mengatakan nak dikatakan hakikat iman itu mesti berimpun 3 perkara. Apa 3 perkara? Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, tasdiqul qalbi, orang panggil membenarkan di dalam hati. Dan yang ketiga, amal dengan anggota zahir. Bila ada 3 ni pada seorang itu, tuan-tuan, baru dinamakan orang beriman. Kalau siapa ikut qaul ni, tuan-tuan, banyaklah orang alak merah dengan tempat-tempat yang lain tak beriman lagi. Pasal apa? Dia mengucap dah kan. Lepas tu dia betul-betul tapi semayang tak. Dia membenarkan dalam hati, tapi tengok tak pernah semayang pun 5 waktu, tak pernah semayang Jumaat pun, kan? Kita tengok tak pernah semayang, tanya anak-anak dia, tanya isteri dia, abah hang duk semayang tak? Tak pernah semayang. Tapi dia mengucap tak? Dia mengucap. Bila kita tanya, mengaku dah apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu semuanya benar? Aku mengaku, aku tak ingkar. Maka bila dia tak semayang, kalau mengikut atas qaul Mu'tazilah ni, dia orang kafir lagi. Maka qaul yang ketiga ni, tuan-tuan, mardud, ghair makbul. Qaul ini ditolak dan tidak diterima. Sebab apa? Sebab kalau kita kata qaul ini diterima, maka membawa kepada mengkafirkan awam muslimin, mengkafirkan kebanyakan orang-orang Islam daripada kalangan orang-orang awam. Kerana banyak orang awam yang tak semayang, banyak orang awam juga yang tak puasa, yang tak melakukan amal ibadat. Seolah-olah menyempitkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan rahmat Tuhan itu luas. Ini kita kena faham. Habis. Jadi kesimpulannya daripada 3 qaul itu, tuan-tuan, qaul yang pertama dengan qaul yang kedua saja yang diterima oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hak qaul ketiga tadi itu mardud, tidak diterima, bahkan ditolak. Itu jangan kita pegang qaul itu. Baik. Cumanya, dia ada cumanya pula. Qaul pertama dengan qaul yang kedua itu, walaupun kedua-duanya diterima pakai oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma kita nak tahu mana mu'tamad, mana yang tidak mu'tamad. Kita nak tahu pula. Maka qaul yang mu'tamadnya, tuan-tuan, ialah qaul yang pertama, iaitu hakikat iman itu kena kepada at-tasdiqul qalbi, kena pada membenarkan yang bangsa hati. Hati dia membenar, hatinya tidak mengingkarkan. Itu hakikat iman.
Kan? Kaul yang kedua iaitu Imam Abu Hanifah dan juga ulama-ulama yang lain. Kaul ini ulama kata kaul yang masyhur. Masyhur ni maksudnya yang banyak orang sebut, yang banyak orang guna pakai. Tu masyhur mana ma kathura qailuhu, banyak orang bercakap. Jadi hari ini banyak orang bercakap yang kata hakikat iman itu ialah bertutur dua kalimah syahadah dan membenarkan dalam hati. Ini banyak orang bercakap. Masyhur nama dia. Tapi mu'tamadnya ialah tasdiqul qalbi bima ulima maji'uhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min adillatil din bid-darurah. Itu membenarkan hati kita dengan apa yang diketahui datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dalil-dalil agama, bukti-bukti agama dengan mudah. Kan? Itu maksud. Baik. Maka sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak bincang lebih panjang lebar lagi, sebab tu ada ulama mengatakan bahawa Abu Talib itu hakikatnya dia beriman. Kok mana? Kok mana? Yang kita hari ni duk faham kata Abu Talib kafir, mati kafir kan? Abu Talib pak saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu masyhurnya mati kafir. Sebab tu kata setengah ulama ayat ini diturunkan khusus menceritakan tentang Abu Talib, iaitu firman Tuhan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bahawa sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak boleh bagi hidayah kepada siapa yang engkau kasihi, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang bagi hidayah kepada siapa-siapa yang ia kehendaki. Kan? Baik, tetapi ada kitab tuan-tuan yang dikarang oleh Mufti Syafi'i, iaitu Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Kan? Mufti Syafi'i di Mekah pada satu ketika dahulu. Dia karang kitab, nama kitab itu ialah Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Kitab ni payah cari dan payah ada. Tak tahu, saya dapat kitab ni daripada guru saya. Asnal Matalib fi Najati Abi Talib, kan, yang dikarang oleh Mufti Syafi'i Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan rahimahullahu ta'ala. Dia mendatangkan dengan dalil-dalil hujah-hujah hadis yang sahih mengatakan bahawa Abu Talib bukan mati dalam kafir. Kan? Di antara hujahnya ni, cuba tuan-tuan tengok. Bila kita bahas atas qaul yang mu'tamad, Abu Talib ni pernah tak sekali dia mengingkarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak pernah. Kan? Dalam sejarah cuba tengok, pernah tak Abu Talib menghalang pergerakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak pernah, walau sekali pun. Bahkan dia meniupkan, menyuntikkan, orang panggil semangat lagi, teruskan berjuang, teruskan berdakwah. Tak pernah Abu Talib halang, "Hei Muhammad, engkau hentikan dakwah engkau." Tidak. Bermakna hati Abu Talib itu dia membenarkan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada di dalam hati Abu Talib itu tasdiq, membenarkan walaupun mulutnya tidak berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Ni kita kena faham, ni atas kaul tu.
kaul yang mengatakan bahawa Abu Talib najat, masuk dalam kata orang yang lepas daripada kena siksa api neraka. Jadi hakikatnya wallahu a'lam, ini perbahasan perbincangan ulama berdasarkan kepada dalil-dalil. Kalau kita tengok dengan kaedah yang kita belajar ni kena. Habis. Itu poinnya dahulu tuan-tuan sebelum daripada kita masuk nak membicara. Kemudian baru kita masuk. Kata musannif, yakni penyusun dan pengarang kitab rahimahullahu ta'ala. Katanya fasal yang pertama pada menyatakan hakikat iman. Tuan-tuan kena buat catatan sedikit. Maksud hakikat iman, yakni hakikat iman di sisi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sisi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, sekali lagi saya peringatkan, bila mana sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia tertuju kepada siapa? Man haula wa man hum? Siapakah mereka itu? Berkata Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Murtada Az-Zabidi di dalam kitabnya Ittihaf As-Sadatil Muttaqin Bisyarhi Ihya'i Ulumiddin, dalam juzuk yang kedua, tuan-tuan, siapa ada kitab tu boleh rajak. Dia kata wa idza utliqa ahlus sunnah fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyatu. Wa idza utliqa ahlus sunnah, maksudnya apabila disebut secara mutlak. Apabila disebut secara mutlak akan ahlus sunnah itu, maka yang dikehendaki dengan mereka ialah al-asy'ariyah wal maturidiyah, iaitu ulama-ulama yang mengikut aliran pahaman Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga ulama-ulama yang mengikut aliran pahaman Imam Abu Mansur Maturidi. Ini ahlus sunnah. Cuba tengok hari ini jadi satu isu di luar sana mengatakan Asy'ariyah bukan ahlus sunnah, Maturidiyah bukan ahlus sunnah, lepas tu ahlus sunnah Wahhabiyah misalnya. Macam-macam tu. Tapi ulama-ulama dahulu, ulama-ulama muktabar, bila sebut ahlus sunnah maka tertuju kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka tuan-tuan kena pelajari ni. Apa dia prinsip-prinsip Asy'ariyah? Apa dia prinsip-prinsip Maturidiyah? Baru kita ni dinamakan sunni, orang yang faham ahli sunnah. Ni dia sebut engkau ni siapa? Aku sunni. Tapi bila kita tanya, antara prinsip manhaj, orang panggil prinsip-prinsip Asy'ariyah apa dia? Tak tahu. Mengaku ahli sunni, ahli sunnah, tapi bila kita tanya, tak tahu. Apa pula prinsip Maturidiyah? Tak tahu. Lepas tu ada tak di antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah ini masail mukhtalafah? Dia panggil beberapa masalah yang khilaf antara dua puak ni, dua aliran ni. Tapi khilaf yang tidak membawa kepada takfir, mengkafirkan setengah akan setengah yang lain. Cuma khilaf itu dia panggil khilaf lafzi, bukan maknawi. Ni, cuba kita tengok. Kita yang ramai-ramai ni minta maaf, bukan saya nak mempelekeh, tapi tujuan saya nak menyedarkan. Dalam kita yang hadir, ramai-ramai ni, sejauh mana, sedalam mana fahaman kita terhadap manhaj Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Sebagai satu contoh, dalam masalah mengenai Allah, dalam masalah kita kenal Tuhan, ma'rifatullah,
Asy'ariyah kata macam mana? Masalah kenal Tuhan. Maturidiyah pula kata macam mana dalam masalah kenal Tuhan? Cuba jawab. Tak jawab, pakai berhenti tang ni. Pada masalah kenal Tuhan ni, Asy'ariyah kata kenal Allah Ta'ala tu wajib. Maturidiyah kata juga kenal Allah Ta'ala tu wajib. Jadi dua tu sepakat, ittifaq, ijma', tak ada khilaf. Tapi yang berlaku khilaf, Asy'ariyah kata wajib kita kenal Tuhan sebab apa? Maturidiyah pula kata wajib kita kenal Allah sebab apa? Tu tanya sebab tu. Jawab Ustaz. Maknanya kita semua ni bukan sunni lagi rupanya kan. Duk mengaku sunni tapi bukan sunni hak sejati. Baru sunni jadi-jadian. Tiru-tiruan bagi. Kan? Allahu akbar. Ni bahaya ni. Hak jenis tiru-tiru ni bahaya ni. Hak jenis jadi-jadian ni bahaya, bukan sungguh. Kan? Kalau sungguh tu tak apa, selamat sikit. Jadi tiru-tiru ni bahaya ni. Maka tujuan bukan nak pelekeh tuan-tuan. Sebab konsep saya sini nak menyedarkan diri saya, tuan-tuan ke semua, dan juga nak kongsi ilmu maklumat. Kan? Kita muzakarah saja. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Maka sedikit saya nak terangkan, nanti kita sampai medan dia, kita bincang. Kenal Allah Subhanahu wa taala di sisi Asy'ariyah dan juga Maturidiyah tak ada khilaf. Itu masuk dalam al-awwalul wajibat ala kulli mukallafin. Masuk di dalam perkara yang paling awal, paling mula-mula sekali yang menjadi kewajipan atas tiap-tiap orang mukallaf ialah ma'rifatullah. Kenal Allah. Itu tak ada khilaf. Kan? Cuma khilafnya tang mana? Sebab apa wajib kita kenal Tuhan? Itu khilaf. Jadi Asy'ariyah kata kita wajib kenal Tuhan ni pasal bi'atsah ar-rasul. Pasal kita Allah Ta'ala utuhkan dan bangkitkan Rasul. Tu wajib kita kenal Tuhan. Allah Ta'ala hantarkan pada kita. Allah Ta'ala utuskan pada kita seorang Rasul. Sebab tu wajib kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Asy'ariyah pula, Maturidiyah pula kata kita yang wajib kenal Allah ni bukan pasal bangkit Rasul, tapi pasal Allah Ta'ala beri kepada kita akal. Tu bentuk khilaf tu. Kawan ni kata kita wajib kena kenal Tuhan pasal Tuhan beri kepada kita akal. Dengan akal itu kita boleh fikir bawa kepada kenal Allah Subhanahu wa taala. Asy'ariyah kata tak, kita yang wajib kenal Allah ni bukan pasal akal tapi pasal Allah Taala utus Rasul. Jadi masing-masing ada hujah. Kan? Tu. Masing-masing ada hujah. Hujah Asy'ariyah kata apa? Ni dalil kita. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Wa ma kunna mu'azzibin. Kami tidak akan menyiksakan satu kaum hatta nab'atha rasulan. Sehinggalah kami utuskan kepada kaum itu seorang rasul. Ini dilalah qat'iyah. Dilalah dalil qat'i yang menunjuk kata wajib kita kenal Allah sebab Tuhan utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebab tu kita wajib kena kenal Allah. Kawan tu pula kata, tak, kita hak wajib kenal Allah sebab Tuhan bagi akal. Kalau Tuhan tak bangkit Rasul pun kita wajib kena kenal Tuhan sebab kita ada akal. Sebab tu kata Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit,
law lam yab'athillahu rasulan la wajaba 'alal khalqi ma'rifatullah bi'uqulihim. Imam Abu Hanifah kata, law lam yab'athillahu rasulan, seandainya dan sekiranya kalau Allah Ta'ala tidak mengutuskan Rasul, la wajaba 'alal khalqi ma'rifatullah, pasti wajib atas semua makhluk kenal Tuhan, kenal itu bi'uqulihim, dengan akal-akal mereka. Cuba tonton tengok. Tapi oleh kerana Tuhan dah utuskan kepada kita Rasul, maka wajib kita kenal Allah itu dengan bi'sah ar-Rasul, dengan kebangkitan Rasul itu sendiri yang diutuskan oleh Allah. Ini tuan-tuan di antara manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kita kena tahu tu. Baru kita tahu, baru nama kita orang sunni, orang yang benar-benar faham ahli sunnah wal jamaah. Maka demikian juga tuan-tuan dalam masalah iman yang kita bicara ni. Dia ada Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Maka tuan-tuan tengok kitab. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dia kata, ketahui olehmu hai talib, wahai penuntut ilmu. Talib di situ panggil talibul ilm, penuntut ilmu. Mana bahawasanya hakikat iman pada lughah, artinya pada pandangan ahli lughah, ahli orang-orang bahasa, dia kata iaitu tasdiqun. Tasdiq dia panggil ataupun dalam istilah yang lain, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid bi Syarhi Jawharatit Tauhid, iman di segi sudut bahasa maknanya mutlaqut tasdiq. Mutlaqut tasdiq maksudnya semata-mata membenarkan, tu nama iman lah. Sebab kalau kita mengaji bahasa tuan-tuan, iman dia perkataan masdar daripada madinya amana yu'minu iman. Jadi amana asal perkataan dia amana yu'minu iman, atas wazan af'ala. Akrama yukrimu ikram. Amana yu'minu iman. Itu segi bahasa. Maka bahasa dia umum. Itu tuan-tuan kita kena mengaji juga istilah. Sebab bila kita mengaji bahasa, bahasa dia terlampau umum sangat makna dia. Dia boleh belah kot tu, dia boleh belah kot ni kan. Bila belah kot tu, belah kot ni, rosak habis. Sebab tu kalau seorang itu dia mengaji bahasa saja, tetapi dia tak mengaji istilah, lingkup. Dia hentam ke semua. Ada juga iman dengan makna amal. Ada juga iman dengan makna amal. Mana dalam Quran Tuhan sebut iman dengan makna amal. Dalam hadis juga Nabi kita sebut iman dengan makna amal. Tang mana? Cuba tuan-tuan tengok dalam satu ayat Quran. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kan Tuhan sebut wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah Ta'ala itu tidak mensia-siakan iman kamu. Ayat ini tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sebab an-nuzul, sebab turunnya ayat ini iaitu turun kepada para sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, iaitu waktu ketika mana Nabi kita dan para sahabat berkiblatkan ke Baitul Maqdis selama berapa bulan? 16 bulan ataupun 17 bulan, atas khilaf. Kemudian
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta Allah Taala tahwilkan, dipanggil tahwilul qiblah, memalingkan arah qiblat daripada Masjid Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Tu ayat yang berbunyi qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nabi kita ni duk langut ke langit, duk langit ke langit tu, Tuhan kata qad nara, sesungguhnya kami lihat taqalluba wajhika fis sama, kami tengok berbolak-balik wajahmu wahai Muhammad ke langit. Pasal apa Nabi kita duk tengok atas, tengok bawah, tengok pula atas? Kerana Nabi kita menunggu malaikat Jibril alaihi salam datang waktu turun wahyu. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi kita paling ke, berkiblatkan ke Masjidil Haram. Maka sahabat-sahabat tanya, wahai Rasulullah, ni amalan yang kita duk semayang menghadap Baitul Maqdis ni 16 bulan, 17 bulan ni macam mana ni? Sia-sia ke? Tak ada pahala ke? Turun ayat ni. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Ta'ala tidak mensia-siakan iman kamu. Iman di situ makna apa tuan-tuan? Dengan makna amal. Allah Ta'ala tidak mensia-siakan iman kamu, yakni amalan-amalan kamu yang kamu kerjakan selama 17 bulan atau 16 bulan. Tuhan tak sia-sia. Walaupun diarah menghadap ke Baitullah. Ini menunjukkan kata iman dengan makna amal. Kan, satu, kalau kita mengaji bahasa. Ni saya terang ni bahasa tuan-tuan. Ada juga orang panggil iman dengan makna amal juga, seperti mana disebut di dalam hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fabilisanihi wa illam yastati' fabiqalbihi." Di belakang tu, wa dzalika adhaful iman. Banyak orang menterjemahkan itu adalah selemah-lemah iman. Bagi saya tuan-tuan, terjemah itu tak tepat. Sebab ditafsirkan oleh ulama-ulama hadis yang muktabar, iman di situ bukan makna iman, tapi adhaful iman, iman di situ dengan makna amal. Artinya kita tegur dan kita engkar dengan hati. Kalau kita tak mampu nak mengubahkan satu perkara mungkar dengan tangan kita, dengan lidah kita, tapi kita mampu mengubahkan perkara mungkar itu dengan hati, itulah kata Nabi adhaful iman dengan makna adhaful amal. Itulah sekurang-kurang kerja orang panggil. Sekurang-kurang amalan. Kalau tak mampu nak ubah dengan hati. Engkar, benci. Kan? Tengok. Itu iman di segi sudut bahasa. Kalau gitu saya nak terangkan tadi bahawa perkataan iman di segi sudut bahasa maknanya terlalu umum. Kan? Maka bukan murad. Bukan dikehendaki di sini. Sebab itu dia terjemah di sini, tengok. Artinya, arti tasdik itu, dia kata membenarkan suatu sama ada yang dibenarkan itu Nabi atau lainnya lain pada Nabi. Makna umum. Kan? Tuan-tuan faham ke tak tu? Sama ada yang dibenarkan itu Nabi atau lain pada Nabi. Tak kira. Contohnya gini. Satu orang tu dia bagi tahu dekat kita. Kata semalam hujan turun lebat sampai bah di mana? Di Alok Merah. Lepas tu kita pun percaya cakap dia, maka percaya cakap dia tu nama iman dah tu. Maknanya kita membenarkan cakapan dia. Betul ke? Betul.
Jadi kita mempercayakan, membenarkan perkataan nama iman dah tu. Dia panggil iman lughawi. Faham ke tak? Iman di segi sudut bahasa. Maknanya tiap-tiap apa yang kita dengar, kita percaya, kita benar. Itu nama iman lughawi. Allah terlampau banyak sangat. Kalau orang cerita hantu raya tu gigi dia ada 10 cabang, dia percaya beriman dengan hantu raya nama dia. Itu kata bukan murad. Terlampau umum sangat. Iman di segi sudut bahasa, kita tak nak yang tu. Kita nak iman pada istilah syarak. Had ni lah baru masuk dalam perbincangan dan perbahasan kita. Tengok disebut ada pun. Inilah tuan-tuan yang kita nak bincang. Iman di dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah pada istilah syarak. Katanya ada pun hakikat iman pada syarak, yakni pada istilah syarak, pada undang-undang Allah Subhanahu wa taala atas perkataan segala ulama muhaqqiq daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tu tuan-tuan kena tambah sedikit huruf ta. Maturidiyah. Lepas pada ya tu buat rumah ta, tapi ta marbutah. Ta marbutah kan, tahu kan? Ta yang naik atas sikit dia tarik. Dia ada titik atas. Ta ni dia ada dua, panggil ta mabsutah, ta marbutah. Ta mabsut orang panggil ta tanduk kerbau. Dia tarik panjang, bawah dia panjang, dia gitu. Tu panggil ta tanduk kerbau. Kalau ta marbut, ta simpui. Dia naik atas, lepas tu dia simpui. Tu panggil marbut. Habis. Jadi kena tambah ta sikit. Jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi di sisi ulama muhaqqi Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, mereka mengatakan bahawa maka iaitu yang kata hakikat iman, sebenar-benar iman itu ialah tasdiqu. Saya baca pelan supaya tuan-tuan boleh bubuh baris dengan betul. Iaitu tasdiqu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ulima maji'uhu bihi minad dini bid-darurati. Sekali lagi saya ulang, iaitu tasdiqu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ulima maji'uhu minad din, maji'uhu bihi minad dini bid-darurah. Itu definisi ataupun ta'rif bagi hakikat iman di sisi ahli sunnah wal jamaah. Apa maksud tuan-tuan? Iaitu katanya artinya menyungguhkan dan membenarkan, tasdik. Iaitu menyungguhkan dan juga membenarkan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati. Mana kita sungguhkan dengan hati dan kita membenarkan dengan hati pada tiap-tiap barang yang diketahui datang Nabi dengan dia daripada pekerjaan agama Islam dengan pengetahuan yang darurah. Darurat di sini tuan-tuan bukan makna darurat yang kita segera faham. Hak kita faham darurat ni lagu mana? Hak kita faham darurat ni macam mana? Kecemasan. Bukan. Darurat dalam istilah usuluddin ni tuan-tuan makna mudah. Daruri. Dengan makna mudah.
tak berhajat dan tak berkehendak kepada tilik fikir pada dalil-dalil lagi. Itu makna daruri ma la yahtaju ila an dalilin wa nazarin. Perkara yang tidak berhajat kepada dalil. Mudah sangat dah. Mana? Tengok dia buat taswir. Dia kata sekira-kira mengetahui akan dia segala orang yang awam tiada berkehendak kepada dalil. Tengok. Contoh kita kata lagu ni. Kalau kita tahu sembahyang fardu 5 waktu tu kita tahu tak kata wajib? Ya, kita tahu kata wajib. Lepas tu orang panggil tahu itu perlu tak kepada dalil dan bukti? Mana dalil kata wajib sembahyang 5 waktu? Tak payah tanya dah, maklum dah. Kan? Sehingga kata ulama, sekira-kira kanak-kanak belum baligh ataupun budak-budak yang belum baligh pun bila ditanya kepada mereka sembahyang fardu 5 waktu apa hukum? Wajib. Budak-budak pun tahu. Hatta kata setengah ulama lagi, sehingga orang kafir yang bukan Islam pun mengetahui kata sembahyang fardu 5 waktu wajib atas orang Islam. Bagi kita tanya Cina alak marah. Kan? Tu hari Jumaat orang-orang Islam dak pergi masjid apa? Oh, depa tiap-tiap hari Jumaat wajib sembahyang Jumaat. Maknanya orang kafir pun tahu kata sembahyang fardu Jumaat wajib. Kalau gitu teruk lagi pada orang Melayu ni tak tahu kata sembahyang Jumaat wajib, hak tak pergi Jumaat. Kan? Nak cerita kata apa? Mudah sangat. Tuan panggil daruri ataupun darurah dengan makna mudah sangat, tak berhajat pada fikir, tak berhajat kepada dalil lagi. Kata kita tahu dah benda itu datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kata hakikat iman tu tuan-tuan. Maka hak kita tahu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada berapa perkara? Ada berapa perkara? Hak kita tahu yang kata iman itu iaitu tasdiqu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ulima maji'uhu bihi, pada tiap-tiap perkara yang diketahui datangnya daripada Nabi. Jadi apa yang kita tahu, hak tahu datang daripada Nabi itu secara umumnya berapa perkara? 6. Rukun iman yang 6 tu lah. Kan? 6. Secara umumnya 6. Berdasarkan kepada hadis yang masyhur dengan hadis Jibril. Kan? Hadis yang masyhur dengan hadis Sayyidina Jibril alaihi salam datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat Nabi bagaimana nak menuntut ilmu. Iaitu kalau tuan-tuan tengok hadis ni ada di dalam hadis Arba'in, hadis 40 Imam Nawawi, iaitu hadis yang kedua yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kan? Tuan-tuan, saya nak baca hadis ni. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan kesemua dapat ambil manfaat. Walaupun bukan tajuk kita, tapi ada sangkut paut dengan tajuk. Kan? Iaitu kata Sayyidina Umar, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bainama, ada riwayat kata bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz tala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab an sawadus sya'ar wa la ya'rifuhu minna ahad. Hadis tu panjang kalau nak dibacakan, jadi saya terjemahkan saja. Dia kata Sayyidina Umar,
tengah-tengah kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya serba putih, rambutnya hitam berkilat, tidak ada kesan-kesan debu pada pakaian dan rambutnya, dan di antara kami tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Lalu dia datang beri salam kepada Nabi. Nabi jawab salam dan dia duduk di hadapan Nabi, iaitu mempelagakan dua lututnya dengan dua lutut Nabi dan meletakkan dua tapak tangannya di atas dua paha Nabi. Maka dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ceritakan padaku wahai Muhammad, apakah itu Islam? Nabi jawab satu-satu. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Jibril, sadaqta. Kata Sayyidina Umar pula, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lepas tu yang berikut, ini tempat perbicaraan kita, iaitu malaikat Jibril ini tanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni anil iman. Nabi kita pun bersabda, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa berusulihi wa bil yaumil akhir wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi an hulwihi wa murrihi minallah. Allah, panjang lagi hadis tu. Jadi saya nak kaitkan dengan ni, iaitu tuan-tuan, malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi kita ketika mana para sahabat Sayyidina Umar dan para sahabat duduk bersama dengan Rasulullah. Ini cara tak langsung dalam hadis itu mengajarkan kepada kita tuan-tuan, konsep menuntut ilmu ialah mujalasah. Sebab itu Sayyidina Umar kata, bainama nahnu julus, mujalasah. Tengah-tengah kami duduk bersama dengan Rasulullah. Dia konsep nak belajar ilmu, nak menuntut ilmu tuan-tuan, ialah kena duduk macam yang kita duduk ni. Dipanggil mujalasah. Bukan kita duduk depan TV kan, sambil duduk makan kacang goreng, orang tengok Tok Guru duduk ceramah dalam TV. Itu bukan konsep menuntut ilmu. Dah balik, masya-Allah. Kan? Dia kena mujalasah, iaitu kena bersekedudukan di dalam satu majlis bersama dengan guru. Nak murid kena duduk satu majlis dengan guru. Ni cara menuntut ilmu yang diajar oleh Rasulullah, yang boleh memberi kesan kepada penuntut ilmu. Sebab itu orang hari ini menuntut ilmu tidak memberi kesan, kan? Pasal apa? Tok Guru duduk dalam televisyen, dia duduk atas kerusi. Nak beri kesan macam mana? Kan? Moden tu orang panggil. Walaupun kita kata nak mengaji mudah, memang mudah, tapi apa kesan dia? Apa kesan dia? Pertama, segi adab memang tak ada adab. Tok Guru duduk mengajar, kita duduk tidur sambil makan kacang goreng, ada apa gitu? Begitu juga dengan sistem mohon ampun maaf, orang panggil universiti setengah bukan kesemua. Pensyarah duduk di bawah, anak murid duduk atas, macam kan orang panggil apa? Stadium bola kan. Anak murid duduk atas tingkat, 1 tingkat, 2 tingkat, 4 tingkat, pensyarah duduk di bawah. Macam tu ke sistem mengaji? Cuba kita tengok. Sebab tu tuan-tuan, at-ta'limul hadis, sistem pengajian moden hari ini tidak mampu mengajar para pelajar dan penuntutnya untuk merendah diri.
Sistem pengajian moden hari ini walaupun ada kebaikan canggih manggihnya tapi tidak mampu memberi ataupun tidak mampu menumpahkan air mata pelajar-pelajar menuntutnya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada julus mujalasah. Ini patut kita kena ambil iktibar cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat dalam satu majlis. Sebab itu Sayyidina Jibril alaihi salam datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi salam, Assalamualaikum. Lepas tu belagakan dua lutut dengan dua lutut Rasulullah. Letak dua tapak tangannya di atas paha Rasulullah. Ini nak mengajar kepada kita bahawa nak mengambil ilmu mesti musyafahah. Mulut ke mulut. Nak mengambil ilmu mesti berhadap dengan guru. Kita hari ni ambil ilmu bukan internet ya. Siapa tu guru pun tak kenal kan. Bukan tak bagus, bagus tapi kesan. Apa kesan dia? Kan? Kesan dia. Ya, tuan-tuan sekali tuan-tuan kata saya ni berfikiran ortodok pula. Lantaklah nak kata apa pun. Tapi kita faham itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi tuan-tuan kata ustaz ni ketinggalan zaman ni. Biarlah nak kata apa pun. Sebab kita nak ambil cara Rasulullah. Inilah cara yang memberi kesan. Macam yang kita buat ni. Mujalasah bagi. Bersekedudukan di dalam satu majlis. Ini pengajaran. Jadi saya tak nak panjangkan, banyak lagi rahsia dalam hadis tu, nanti kita bincang lain kali. Jadi apa dia yang dibawa ataupun yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita mengenai iman? 6 perkara. Pertama, beriman dengan Allah. Yang kedua, beriman dengan para malaikat Allah. Dan yang ketiga, beriman dengan kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman dengan para rasul-rasul Allah. Dan yang kelima, dengan hari kiamat. Dan yang keenam, dengan qada qadar. Baiknya, tidak baiknya, manisnya, pahitnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita bincang mengenai iman tu tuan-tuan. 6 benda ni. Yang kita bincang mengenai iman, 6 benda ni. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan para rasul, beriman dengan hari qiyamah dan beriman dengan qada qadar. Ni iman. Jadi maka ke-6 perkara ni tuan-tuan dalam kitab ni dia tak bercara. Lepas tu, hak tu tuan-tuan kena mengaji dalam kitab lain. Kitab Tauhid. Kitab Faridatul Faraid ke, Aqidatul Najin ke, Ad-Durrus Thamin ke, ataupun kitab-kitab lain kena mengaji. Beriman dengan Allah makna lagu mana, beriman dengan malaikat macam mana, tu kena mengaji. Kita sekarang hanya membincangkan tentang definisi ataupun ta'arif iman di sisi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iaitu seperti mana sebut tadi, tasdiqu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ulima maji'uhu bihi minad din bid-darurah. Habis. Kemudian kata tuan kita, maka adalah hakikat iman atas kata mereka itu basit. Ni yang saya sebut poin hak awal tadi. Apa makna basit? Arti basit tiada bersusun. Maknanya tak bersusun daripada 2 juzuk. Iman ni hanya 1 juzuk saja, iaitu mana? Iaitu tasdik hati jua akan yang tersebut itu. Itu yang kata hakikat iman. Adapun iqrar, yakni bertutur dengan 2 kalimah syahadah. Itu dia sebut kan. Bertutur dengan 2 kalimah syahadah, maka iaitu bukan hakikat iman. Habis tu jadi apa? Hanya adalah ia berikrar dengan 2 kalimah syahadah tu syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dunia jua.
Ini yang kita terangkan tadi. Maka saya nak kaitkan sedikit tuan-tuan. Dan syarat memberlakukan hukum Islam nanti di bawah disebut, iaitu sah dinikahkan dengan orang Islam, sah jadi imam sembahyang, makan halal kita makan sembelihan dia, disembahyangkan atas jenazahnya bila dia mati. Mohon ampun, mohon maaf pada tuan-tuan, saya nak sebut ini masalah yang berlaku dalam masyarakat kita yang menyebabkan perpecahan. Mana ada orang kita tengok, dia tu tak boleh jadi imam tu. Kalau dia jadi imam, kita pipi dia jadi imam, kita pun mufaraqah. Pasal apa? Dia tu tak boleh. Lepas tu pula bila dia panggil di rumah dia makan kenduri, tengok-tengok, dia tu bukan geng kita, tak boleh makan. Walhal kita tanya dia balik, dia mengucap tak? Mengucap. Habis bila dia mengucap, kalau dia sembelih kita boleh makan lah. Walhal kita tengok dia mengucap tak 2 kalimah syahadah? Ya, dia mengucap. Habis kalau dia jadi imam, pasti apa kamu mufaraqah dia? Lainlah masalah kalau dia mengucap, selepas daripada dia mengucap itu, kita dengar dia kata satu perkataan yang boleh mengeluarkan daripada Islam. Itu baru boleh. Kita tidak boleh makan sembelihan dia. Kita tidak boleh ikut dia jadi imam. Lainlah masalah selepas daripada dia mengucap, kemudian kita tengok dia pergi sembah bahala. Ini memang tak boleh ikutlah. Kan? Ini dah kita tak nampak pun dia buat perkara-perkara yang mengkafirkan. Ini dah kita tak dengar sendiri dia kata Quran tak sesuai. Macam mana? Melainkan kalau dia kata macam tu, baru terkeluar daripada agama Islam. Jadi tuan-tuan, inilah sebab bila kita tidak memahami hakikat iman itu. Itu sebab timbul perpecahan antara kita. Apa tu? Sembelih ke imam ke? Imam. Ini satu masalah Tuan Haji kita tanya. Kata Syekh Sa'duddin, tuan-tuan tanda tentu bulan depan pula. Jawab soalan, kita tutupkan dengan jawapan soalan Tuan Haji kita. Kalau seorang yang menjadi imam itu fasik, imam yang fasik, boleh ataupun tidak boleh kita makmum ikut di belakang? Yang pertama sekali tuan-tuan, kita kena faham apa makna fasik dan kedudukan fasik. Beza fasik dengan munafiq. Kedudukan tu, pangkat kedua. Jadi pangkat fasik ni elok sikit daripada munafik. Munafik ni teruk. Lebih teruk lagi. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut innal munafiqina humul kafirun. Orang-orang munafik itulah orang-orang kafir. Teruk lagi. Tapi kalau fasik boleh tahan kira lagi. Sebab fasik ni kalau mengikut Imam Sa'duddin As-Said Jurjani dalam kitab ta'rifat dia, al-fasik beliau mentarifkan dengan kata al-kharij an ta'atillah. Artinya orang yang keluar daripada mematuhi dan juga orang panggil mentaati perintah Allah. Itu fasik. Ataupun setengah ulama mentarifkan fasik itu dengan kata orang yang mengekali mengerjakan dosa besar. Itu nama fasik. Tetapi dia tidak mengatakan halal dosa besar tu. Faham tak? Itu fasik. Kalau begitu, kalau tuan-tuan buka di dalam kitab Fathul Mu'in bagi Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Ma'bari rahimahullahu ta'ala, beliau menyebut dalam bab
syurutu sihhatil qudwah, iaitu di dalam bab syarat-syarat sah makmum ikut imam. Kan? Baik. Jadi dalam salah satu daripada syarat sah seorang makmum ikut imam itu ialah apabila seorang makmum tu pada i'tiqadnya imam dia itu semayangnya sah, maka sahlah bagi makmum tadi ikut imam tersebut. Kita i'tiqad sah. Sah tak sah ni tuan-tuan, dia bergantung di atas syarat dan rukun. Maknanya bila kita tengok tu imam tu buat semua syarat, buat semua rukun betul, maka sahlah kita ikut dia. Walau dia fasik pun. Cumanya, ada cuma sikit, makruh. Sebab tu dalam kitab tu disebut wa kuriha iqtida'un bifasiqin karafidiyyin. Dia buat misal situ. Artinya dimakruhkan bagi imam, bagi makmum itu mengikut imam yang fasik. Contohnya seperti imam itu imam yang rafidhi, orang yang berpegang dengan mazhab rafidah, mazhab fasik. Dia mazhab Islam juga tetapi yang panggil dia fasik. Makruh. Maka tuan-tuan kena faham lagi tiap-tiap benda yang makruh yang bersangkut paut dengan sembahyang berjemaah, maka meluputkan fadilat jemaah. Artinya sah sembahyang tapi dia tak dapat fadilat 27. Sembahyang sah, fadilat 27 tak dapat. Habis masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Berbalik kepada masalah yang kita bincang tadi, perbezaan di segi manhaj Asy'ariyah dan juga Maturidiyah mengenai masalah perkara yang wajib, perkara awal yang wajib atas tiap-tiap orang mukallaf itu ialah mengenal Allah. Itu ittifaq, tidak ada khilaf. Cumanya yang khilaf itu sebab apa wajib kita kenal. Jadi Asy'ariyah kata wajib kita kenal sebab kita diutuskan Rasul, iaitu kalau kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau mengikut Maturidiyah pula, kita wajib kenal Allah Subhanahu wa taala itu ialah kerana ada pada kita akal. Ada pada kita akal. Jadi apa sebab kita wajib kena kenal dengan Allah Subhanahu wa taala ni dengan akal? Mereka juga berdalil kepada ayat Quran, antaranya tengok dalam Al-Quran Tuhan sebut firman-Nya qul inzuru ma za fis samawati wa ma fil ard. Tuhan kata qul inzuru ma za fis samawati wa ma fil ard. Ini salah satu ayat dalam surah Hal Ata yang kita selalu duk baca. Afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita fikir. Dalam ayat yang pertama tadi Tuhan sebut qul unzuru ma za fis samawati wa ma fil ard.
Katakanlah olehmu ya Rasulullah, fikirlah, nazarlah, fikirlah oleh sekalian kamu apa yang ada di dalam 7 petala langit dan 7 petala bumi. Sebab apa? Sebab fikir tadi dia menjadi wasilah, dia menjadi perantaraan yang menyampaikan seorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu jawapan dia secara ringkas. Wallahu a'lam. Habis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يا عظيم السلطان ويا قديم الإحسان ويا دائم النعم ويا كثير الجود ويا واسع العطاء ويا خفي اللطف ويا جميل الصنع ويا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثيرة وأنت عالم بها وخبير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.